Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022. Bersama dengan kita pada hari ini Ustazah Dewi Yana binti Mat Salim. Baik Ustazah, untuk segmen kali ini, apakah yang akan Ustazah kongsikan? Okey, untuk seterusnya kita lihatlah soalan seterusnya iaitu as-soalur rabi', iaitu soalan yang keempat. Jadi kita dah kuasailah, kita dah fahamkan apa dia soalan yang ketiga, apa yang terkandung dalam soalan ketiga. Mari kita lihat apakah dia bentuk-bentuk soalan ataupun tajuk yang berada dalam soalan yang ketiga, yang keempat. Okey, as-soalur rabi', yakni soalan yang keempat. Okey. Untuk soalan keempat ini, dia melibatkan bidang ataupun fiqh munakahat dan juga fiqh jinayah. Alif ba adalah fiqh munakahat, manakala untuk jim dan dal adalah fiqh jinayah. Okey, seperti biasa mesti akan dimulakan dengan takrif. Mungkin akan dimulakan dengan dalil. Biasanya saya suka nak contoh takrif sebab takrif itu sangat penting. Jadi untuk takrif hadonah ni, arif al-hadonah syar'an, ya. Jadi saya nak minta anak murid di studio tulis. Boleh tak tulis? Okey. Semua kena tulis. Tulis. Saya bagi masa dalam lebih kurang dalam 5 saat mungkin, 1/10 saat. Sebab pendek sahaja dalilnya. Tapi banyak sangatlah takrif Ustazah. Ya. Ada tips tak? Ataupun memang kita nak tak nak kena hafal semua juga? Okey, biasanya kalau di sekolah saya akan ajar lagu, Aiman. Ya, dia ada lagu dia. Dia ada lagu khusus berirama. Sebab kalau kita nak hafal, sebab zaman sekarang ada satu tak? Sudah satu. Contoh. Boleh tak? Okey, takrif. Okey, takrif, contoh. Zakat ya. Ismuli ahzin syai'in mahsus min malin mahsus ala awsafin mahsusatin li ta'ifatin mahsusatin. Takrif zakat syar'an. Tingkatan 4 fiqh ibadah. Nampak dah bagi dah satu kan. Okey, baik. Murid-murid kita dah bersedia Ustazah untuk jawapan? Dah. Okey, sila tunjukkan jawapan. Betul atau tidak? Saya akan nilai di sana betul atau tidak yang dinyatakan sebagai takrif al-hadonah. Tu dia, macam-macam tulisan ya. Okey, al-hadonah. Okey, siapa nak jawab? Siapa nak jawab ni? Okey, saya bagi. Okey, Marha. Silakan Marha. Marha nak jawab. Si kecil molek. Okey. Silakan. Ta'rif hadonah syar'an hifzu ma la yastakil bi murihi wa tarbiyati bima yasilluhu. Betul ke jawapannya tu? Betul itu. Hifzu ma la yastaqil bi umurihi wa tarbiyatihi bima yaslih. Mungkin boleh tunjukkan jawapan Marha? Sila tunjukkan jawapan. Tunjukkan jawapan. Okey, hifzu. Okey, man. Okey, di sana saya nak tegur ejaan. Tak mana pula salah tu. Okey, maka man. Kat situ. Man ke ma. Jadi kenapa saya kata, adakah salah? Okey, kita lihat keseluruhan takrif. Okey, keseluruhan takrif tu macam mana? Kalau betul, maka kita betul lah. Gitu Aiman. Jadi jangan risau ya Marha. Betul. Okey. Tapi banyakkan latihan dari sudut penulisan tentang takrif. Sebab takrif tu sangat-sangat rigid lah bahasa Inggerisnya ya. Jadi tahniah ya Marha. Okey, tasfiq mumtaz silang Marha. Okey, syukran. Okey, seterusnya kita lihat bayin isnain min syurut al-hadonah. Macam saya sebut tadi masa segmen sebelum ni, bila menyentuh tentang kata kerja bayin ataupun wadih, okey, dan markahnya pun 4 markah, jadi calon perlu berhati-hati. Okey, jadi di sini jawapannya jelaskan, terangkan 2 daripada syarat hadonah. Okey, bila sebut 2 daripada syarat hadonah, jangan bagi 2 poin. Kena ada fakta dan huraian. Saya ulang balik semula, fakta dan huraian. Dalam paparan slide ini, di mana fakta, di mana huraian. Fakta adalah al-bulugh wal aqli. Saya dah sebut tadi di awal segmen yang sebelum ini. Bulugh wal aqli adalah fakta. Huraiannya macam mana? Kita menafikan ataupun nyatakan hukum yang berkaitan dengan fakta yang dinyatakan kalau sebaliknya yang terjadi. Itu tips yang perlu dikuasai oleh calon-calon di luar sana. Jadi kalau sekadar menyatakan fakta tanpa sebarang huraian dan fakta tersebut 2, betul lah ya. Jadi hanya dapat 2 markah. Jadi perlu kepada huraian di sini.
Okey. Jadi paparan jawapan pun dah jelas. Okey. Di sini untuk syurutul hadonah, yakni syurut hadonah. Hadonah tu apa ya? Hak penjagaan anak. Apakah syarat-syaratnya di sini? Di sini kita ada saya potonglah slide seterusnya sebab tu panjang ni. Okey. Tapi kat sini saya nyatakan 3 sahaja. Jadi untuk panduan lah ya, sebab saya nak highlightkan ataupun saya nak fokus kepada fakta dan huraian. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang seterusnya, bar 1. Ya, bar 1 ini adalah sebutkan 2 uzkur isnain min syurut ta'aduduz zaujat. Apa maksud ta'aduduz zaujat? Iaitu berbilang-bilang isteri. Okey, apakah syarat dia? Di sana ada 4 syarat. Ya, syaratnya 4 ni perlu ke dihuraikan? Perlu ke dihuraikan? Tengok dia punya kata kerja soalan. Kata kerja soalan adalah uzkur. Bila sebut uzkur, sebutkan. Jadi kena sebutkanlah semata-mata, Aiman. Tak payah terang. Tak perlu kepada huraian dan juga keterangan. Markahnya pun 2. Jadi bila sebut 2, alla yazid al-jam'i an arba'in niswatin. Jadi di sini 1 markah. Okey, bagi 2. Yang kedua, poin yang kedua adalah al-adlu baina zaujat. Dah dapat 2 markah. Perlu hurai? Tidak perlu dihuraikan. Jadi diharap calon fahamlah dengan kata kerja yang akan ditanya di dalam kertas Syariah 5402/1. Kena faham dan hadamkan. Kalau tak faham, kena banyak latih tubi. Okey, seterusnya kita lihat jim 1. Bila sebut jim dan dal, saya ulangi, dia dah sudah berpindah ataupun sudah bertukar kepada bidang fiqh jenayah. Jadi di sini takrif juga. Memang sengaja untuk saya nyatakan soalan takrif ni. Okey, jadi takrif nazir ni, siapa boleh bantu saya, murid di studio, untuk bagi jawapan takrif nazir ni? Okey. Siapa nak sebut? Siapa tu? Saya nampak siapa tu? Okey, Syikin. Syikin angkat tangan. Silakan, Alright. Syikin. Takrif ta'zir istilahan, Syikin. Okay. Ta'zir istilahan uqubah khairu mahdudah min qibali syari' matrukah li ra'yi hakim. Okey, bi ra'yil hakim. Uqubatul ghairu mahdudah min qibali syari' matrukah li ra'yil hakim. Bila sebut ta'zir, dia melibatkan hukum yang telah dinyatakan dalam Al-Quran. Sebab hukum dalam Al-Quran ini ada 3, iaitu hudud, qisas dan juga ta'zir. Jadi ta'zirlah kita bentangkan pada hari ini. Seterusnya kita lihat jim. Jim 2, uzkur misal laini min uqubati ta'zir. Bila sebut misal, maksudnya sebutkan 2 misal daripada hukuman-hukuman ta'zir. Di sana adalah taubih atau kecaman, ad-darbu iaitu sebat, al-habsu penjara. Itu salah satulah. Kita pilih 2 kan, misal lain ni 2, jadi ambil sahaja 2. Okey, seterusnya soalul rabi' bayyin uqubatus sahir idza sabata ala janayatihi. Seperti mana biasa, kata kerjanya bayyin kena perlu kepada penjelasan. Okey, jadi saya nak mintalah murid di studio nyatakan apakah dia akibat orang sahir ni ataupun hukuman kepada sahir. Sahir bermakna orang yang tukang sihir. Apakah hukuman bagi orang yang menjadi tukang sihir ni? Okey, boleh nyatakan siapakah dia? Syikin ke? Okey, Jannah. Okey, silakan Jannah. Silakan. Okey, Jannah. Tak dengar suara boleh. Jannah. Onkan mikrofon awak. Mute kan? Okey. Sahih iza sabat ala janayati ta'zir iza kana sihir la yakfiru sahabihi la yaktilu ahada. Okey. Yang kedua, uqubatus sahir yang kedua? Al-kitlu iza kana as-sihru yakfiru sahibihi mata ahadun bisababihi. Tasfiq, mumtaz, ila jannah. Masya-Allah. Okey, bagaimana nak dapat markah 4 ni? Ya, saya nyatakan sekali lagi bila sebut bayyin uqubatus sahir, poin dia ada 2.
Iaitu sahir itu perlu ditakzir dan juga sahir itu perlu diqatlu ataupun dibunuh. Bila mana untuk ditakzir, bila mana untuk dibunuh, bila masa? Okey, bergantung kepada situasi. Ya, situasi sahir tu apakah akibat daripada perbuatan dia. Seandainya perbuatannya tersebut tidak membunuh, ya, tidak sampai membunuh orang yang disihir itu, dia sekadar takzir sahajalah. Tapi sampai dia membunuh sehingga mangsanya meninggal dan jatuh pula syirik ataupun kufur, maka di sana dia pun wajib dibunuh. Jadi di situlah jawapannya. Kalau dinyatakan takzir dan juga al-qatlu sahaja dapat 2 markah. Tapi kalau ada huraian, ya, huraian di sana, maka dapatlah 4 markah. Okey. Yang terakhir, ya, soal rabi dal 2. Kita lihat bayin hikmah min hikami masyru'iyati ta'zir. Ya, saya nak fokuskan kepada kalimah hikam. Bila sebut kalimah hikam, bukan hukum. Hikam adalah jamak kepada hikmah. Oh, hikmah. Hikmah, ya. Kadang-kadang, bahkan sebenarnya sebahagian besar calon, kalau dia tak faham, ya, maksud hikam, dia akan nyatakan itu sebagai hukum. Lalu dia akan salahkan, Ustazah, mana ada hukum dalam takzir? Gitu contoh. Ataupun apa-apalah. Ustazah, tak ada pun hukum, tak belajar pun. Sedangkan dia tak faham maksud hikam tu apa. Hikam adalah jamak kepada hikmah. Maksudnya hikmah lah. Ya. Jadi di sini bayin hikmah, ya, yakni hikmah wahidah min hikam masyru'iyah at-ta'zir. Jadi jawapannya di manakah? Okey, siapa nak bantu saya? Okey. Silakan. Okey, silakan Hani. Saya nampak Hani di sini. Okey. Hikmah min hikam masyru'iyati ta'zir iqamah al-adlu bainan nas hifzu hukukil insan fil Islam. Okey. Syukran jazilan Hani, tasfiq mumtaz ila Hani. Okey. Hani sebut 2, ya, 2 hikmah. Sedangkan soalan kata nak hikmatan. Cuba tak nyatakan kat situ hikmatan wahidah lah. Cuma calon kena faham. Bila sebut bayin hikmatan, maksudnya hanya ada satu sahajalah, hikmah satu. Kena perlu nyatakan satu hikmah sahaja. Ya, daripada hikmah-hikmah pensyariatan takzir. Okey, kenapa saya letakkan strok ni? Ataupun palang di sini. Okey, bila calon nyatakan jawapan iqamatul adli, 1 markah. Okey, kemudian bainan nas, 1 markah. Sebab markah yang hendak dinyatakan di sana darajatani, iaitu 2 markah. Jadi macam mana nak dapat 2 markah? Dia kena ada fakta. Yang mana satu fakta? Iqamatul adli, menegakkan keadilan. Dapatlah 1 markah. Okey, huraiannya, nyatakanlah huraian walaupun pendek. Bainan nas, antara manusia. Jadi bila dia sambung sikit ayat tu, menegakkan keadilan macam mana? Di kalangan manusia. Jadi dapatlah markah penuh. Kalau tak nak buat yang pertama, dia buat hifzu hukukul insan, menjaga hak insan, dapat 1 markah. Fil Islam, dalam Islam, dapat 1 lagi markah. Jadi komplit ataupun sempurna markah tersebut. Jadi kena jelas dan faham kata kerja yang dinyatakan dalam soalan syariah 5402/1. Sebab kadang-kadang murid-murid dia confuse, Ustazah. Di antara bayin, uzkur dan juga wadih. Perkataan-perkataan itu penting dalam menjawab soalan tu, Ustazah. Ya, mungkin Ustazah boleh bagi penting. tips tak? Di antara perkara-perkara yang murid-murid kadang-kadang terlepas pandang dan tersilap langkah ketika menjawab soalan ni. Ada tak, Ustazah? Okey, tips ni mudah je, Aiman. Ya, dia satu, yang pertama dia kena banyakkan latih tubi. Bila banyakkan latih tubi, dia dah biasa dengan soalan. Dia dah macam familiar lah dengan soalan ni. Dah pernah buat lah dulu bila dalam dewan peperiksaan kan. Dalam dewan tersebut, dia akan macam biasa buat. Bila dah biasa buat, dia dah biasa jawapannya macam mana. Jadi pertama mesti kena latih tubi. Yang kedua, sebaik sahaja dia mendapat soalan, dia perlu ambil pensil, dia kena bulatkan. Dia perlu highlightkan ataupun fokuskan soalan tu nak apa. Bila dia tahu kehendak soalan dan dia terus nyatakan secara ringkas dalam kertas tersebut, dia dah boleh terpandu dalam menjawab soalan. Maknanya kena pandai baca soalan juga lah, Ustazah, ya? Ya, walaupun dalam soalan dalam bahasa Arab. Aha. Sebab itu saya kata kalau bahasa Arab ni bahasa memang perlu kepada latihan. Kalau tak ada latihan yang bersepadu, memang susah untuk calon menjawab dengan baiklah. Mungkin boleh jawab,
Tapi untuk dapat sukses A plus ataupun A tu yang berderet A tu, itu kena muhasabahlah diri calon tersebut. Ya, baik. Itu dia, buat latihan banyak-banyak, okey? Kita berehat seketika para penonton. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Sukses SPM 2022. Didik TV KPM